correlation, barulah association. Tapi sebenarnya saya telah menjangkaukan akal tuan-tuan dan puan kepada satu ilmu lain, iaitu dipanggil sebagai chi-square. Chi-square ni pun sebenarnya kalau mengikut doktor-doktor pakar, dia hanyalah sebagai satu cross tabulation test, just to indicate some ideas with regard to the data that we have. Kenapa kita pakai chi-square ataupun dalam medical ni biasanya pakai chi-square? Macam mana? Keluar tak? For exercise tu, semua tu ada dekat dalam link link yang tadi lah, yang ni, link ni. Link and syntax code ni. Sebab saya ada banyak sangat apa nama ni link, nanti dia memang, saya sendiri pun memang biasanya confuse lah. So tuan-tuan puan kena try berkecap lah supaya tuan-tuan puan tidak berkecap. Yeah. Okay, so chi-square ada dua fungsi. Pertama dipanggil sebagai test for the goodness of fit. Test for goodness of fit. Goodness of fit. Tujuan dia adalah untuk mencari beza kadar. Okey, ini tujuan dia lah. Tujuan. Main purpose. Main purpose is to find the significant difference. Dan you all kena tahu chi-square is the non-parametric test. Saya tak patut cerita lah benda ni. Nanti kawan-kawan saya yang mengajar CCRM akan cerita. Tapi tak apa, saya cerita yang penting-penting je. So testing for the goodness of fit ni pula terbagi kepada dua. Satu adalah equal proportion. Equal proportion. Dan satu lagi not equal. Not equal proportion. Ini seronok ni kalau nak bincang ni. Equal proportion, not equal proportion ni. Okay, equal proportion ni contohlah. Saya ada male dengan female. Saya nak tanya, male dengan female ni berapa grup? Dua grup kan. So dua grup, male dengan female. So kalau saya ada 100% in term of rates divided by two groups. Each of the group is 50-50. Betul kan? Okay, yang kedua adalah not equal proportion. Not equal proportion ni pun menarik untuk saya discuss sebab contoh saya ada data 2022, saya ada data 2023. Contohnya antara sakit tak sakit adalah seperti berikut. Contohnya 20% sakit, 80% tak sakit. Jadi ini dipanggil sebagai kadar tidak setara. Betul tak? Jadi 2023 ni lah yang saya akan bandingkan dengan. I'm going to compare with the 2022 against the 2023 punya data. Maksudnya data tahun ni dibandingkan dengan kadar yang dihipotesiskan pada tahun lepas. Faham tak? Kadar tahun ni punya serangan dihipotesiskan pada kadar tahun lepas. Kalau saya hipotesiskan kepada sakit dan tak sakit secara umum, maknanya dia 50-50 lah. Dia equal. Faham Grup sakit tak sakit, sepatutnya dia 50-50. Okay? Tapi kalau saya nak comparekan lagi satu pula, not equal proportion, bermaksud saya akan comparekan dengan satu STD ataupun nama lain dia standard lah. Standard ni biasanya kita bandingkan dengan tahun lepas, kita bandingkan dengan kumpulan lain, dengan daerah lain, daerah yang berkenaan atau standard yang diberi oleh kerajaan. Contohnya kerajaan kata ratio antara pematuhan dan tak pematuhan bagi persampalan air mestilah 70-30. Contoh 70-30. Maksudnya yang ini mesti patuh, yang ini boleh tak patuh. So dia mesti ada dalam standard 70-30. Dengan kata lain 0.7 dengan 0.3. Betul? Jadi kita akan buat chi-square untuk tengok berapakah bilangan data kita pada tahun ini, adakah dia berbeza ataupun tidak berdasarkan standard yang diberi. Faham Dan data chi-square adalah dalam bentuk kategorikal. Dia adalah dalam bentuk data kategori. Dia bukan data numerik sebab anda akan kira dia punya count. So kalau data kamu dalam bentuk peratusan tak boleh pakai, anda kena convert kepada count. Itu syarat utama menggunakan chi-square. Dia mesti number asal, number bilangan asal. Contohnya anda ada 0.7 tadi, 0.3. Tahun ni anda ada peratusan juga, tak boleh. Kena tahu. Tahun ni sampel berapa banyak yang patuh. Contoh anda kata sampel tahun ni 200 yang patuh. Yang tak patuh berapa? Yang tak patuh 40 contoh. So macam mana kita nak tengok sampel yang patuh dan tak patuh berdasarkan standard. Faham? Ini contoh. Jelas ke tak ni aplikasi ni? Tak nampak lagi Tak nampak lagi. Okey, contoh. Ini adalah hospital. Ini adalah kadar kemasukan pesakit ke hospital pada tahun 2022. Lelaki, perempuan. Lelaki 70% akan masuk banyak hospital, perempuan 30% masuk banyak hospital. Kita ada tahun yang sama, tahun yang berbeza 2023, tapi kita nak lihat yang sama. Lelaki berapa orang yang masuk? Katakanlah awak bagi saya 65%. Perempuan adalah
35. Untuk guna chi-square, tak boleh pakai persen. Kena pakai data asal. Faham? Jadi kena tahu berapa jumlah tahun 2023. Jadi, okey, contoh awak kata jumlah dia adalah 1,000. Okey, kalau 1,000 maknanya 650 lelaki, 350 perempuan. Jadi, dia mesti data asal. Dia tak boleh data rates. Faham Kadar dia boleh rates. Dia punya probability dia boleh rates. Jelas? Jelas kan? Okey, ni nanti kita buat contoh ni kejap lagi. Nak buat? Kita buat sekarang lah. Kalau tunggu kan, dia jadi bukan masuk air, dia jadi lambat nak faham kan? Tapi ada bagusnya saya cerita dia punya cara kira manual. Ke tak nak kira manual? Nak kira komputer je semua kan? Kita kira manual dulu boleh? Okey. Saya ambil contoh hospital lah senang Saya ambil contoh hospital untuk anda perhatikan macam mana cara hospital ni ataupun hipotesis hospital. Kita ada satu hospital. Hospital ni kita nak tahu sama ada kadar kemasukan lelaki dan perempuan. Nama hospital ni adalah all gender hospital. Apa dah nama hospital ni? All gender hospital Dan all gender hospital ni tak support langsung LGBT Maksudnya dia hanya support lelaki dengan perempuan. Mana yang gender pelik-pelik dia tak bagi masuk. Maksudnya maknanya hospital ini mempunyai satu standard yang mana dia akan ada lelaki dengan perempuan je. Okey, hypothetically speaking, dia punya KPI, dia nak mestilah hospital dia mempunyai kemasukan yang sama, 50-50. Betul tak? Contoh alright. So itulah dia punya hypothesis. So we want to know whether data. So kita pun buat satu analisa data pada tahun 2022 lah. Sebab 2023 belum habis lagi, 2022. Data 2022 menunjukkan bahawa kemasukan lelaki dan perempuan adalah seperti berikut. Iaitu lelaki 300, perempuan adalah 289. Okey. Jadi kita nak tengok, ada beza ke tak antara 300 dengan 289? Bagi mereka yang tak datang kursus EDET hari ni, bagi mereka yang tak pernah dengar saya punya cerita hari ni, maka dia akan kata ada beza lah. Sebab 300 dengan 289. Itu secara apa? Naked eye. Secara superficial. Secara bahasa mudahnya, secara mata kasar memang ada lah 300 dengan 289 kan. Cuba anda tolak. 300 dengan 289. Berapa kamu dapat? Kamu akan dapat berapa? 11 kan. Ada 11 orang berbeza. Jadi secara statistik dia berbeza ke tidak, kita tak tahu. That's why we need to test. So how we want to test? Kita akan test menggunakan ujian apa dia? Hypothesis. Ujian hipotesis yang kita akan gunakan sebab dia adalah bentuk kategori data, therefore kita akan gunakan chi-square. Bukan chi-bahar. Chi-bahar bayang lain. Bayang mekar di dalam jiwaku. Itu lain. So chi-square tuan-tuan dan perempuan kena jelas bahawa dia ada dua jenis tadi saya kata. Goodness of fit. Goodness of fit ni untuk tengok beza kadar. Dan lagi satu adalah dipanggil sebagai test of independence. Test of independence. Test of independence ni also known as association. Apa dia? Association. Association ni dalam bahasa saya dipanggil sebagai pengaruh ataupun kebergantungan ataupun kedependensian macam itulah. Dia bukan correlation. Sebab correlation ni bagus untuk data numerical. Untuk data categorical kita tak boleh kata berkaitan pun, kita boleh kata pengaruh. Benda ni berpengaruh kepada benda ni. Sebab dia tak menunjukkan a solid evidence of data. They just give you the rates, kadar yang menyebabkan ini kepada ini. So that's why kita akan fokus yang pertama dulu yang dipanggil sebagai goodness of fit. Yang ni nombor 2 lah. Lepas Zohor kita belajar. Baik, tanpa buang masa lagi, mari kita belajar dia punya cara kira. Formula dia adalah seperti berikut. Chi is equal to observed minus expected. The power of 2 divided by expected. Itu dia punya formula. Observed minus expected. The power of 2 divided by expected. Yang ini student masa zaman diploma dulu kena belajar kira manual. Ingat lagi. Confirm dah masukkan buku dalam mesin shred terdekat. Dah tak ingat kan? Tak ingat lama no tinggal kan? Tak apa. Baik, goodness of fit yang tuan-tuan akan lihat saya buktikan sekejap lagi ini, saya dah bagi tahu tadi ada 2. Satu kadar dia kadar sama, satu lagi kadar tak sama. Baik, kita mula yang mudah dulu, kadar sama, lepas tu kita rehat Okey. So apa maksud observe? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Lelaki dan perempuan. Berapakah lelaki? 300. Berapakah perempuan? 289. Baik, apa yang kamu expect?
Saya kata apa? Kadar sama. So maknanya kalau kadar sama 50-50. So kalau 289 campur dengan 300, berapa kamu dapat? 589, betul? 589 kamu bahagi 2, berapa kamu dapat? 589 bahagi 2. 2 kali 2, 4, 189. So 298.5, betul? So 298.5 dan lagi satu adalah 298.5. Betul tak? Oh, sorry. Sorry. 294 Maafkan saya, matematik saya lemah. 294.5. Jadi kalau tuan-tuan lihat, observe expected. Lepas tu formula dia kata apa? Observe minus expected. Observe minus expected. Lepas tu kita akan ada apa? Observe minus expected. The power of 2. Lepas tu apa kita ada? Observe minus expected. The power of 2 divide by the expected. So untuk memudahkan usaha kita yang murni ini, marilah kita pergi ke Excel. Boleh? Ya, kita pergi ke Excel. Nak Excel ke nak Google Sheet? Excel. Okey, kita pergi Excel dulu Excel mudah sikit Okey, kita pergi kat Excel dulu. So saya ambil yang paling mudah sekali. Kita ada lelaki berapa? 300. Kita ada perempuan berapa? 289. So total dia berapa? Sum dalam bracket, ambil atas, enter. Sorry sum, Allahumma salli ala Muhammad, is equal to sum, buka bracket, ambil atas dan bawah, enter. 589 is equal to 589 divided by 2, 294.5. Baik, kita ada observe, kita ada expected, kita ada observe minus expected, kita ada observe minus expected, power of 2, kita ada yang seterusnya. Baik, kita ada apa tadi? Lelaki dan juga kita ada perempuan. Observe kita berapa? 300. Observe kita yang perempuan 289. Expected kita berapa? 294.5 sama dengan 294.5 also. Okey, dan kemudian observe minus expected sama dengan observe minus expected. So kita dapatlah this value. So observe minus expected yang lagi satu pun sama juga this value. Okey, kita dapat this value betul. Kemudian kita power of 2 kan dia. This one, the power of 2 kan dia, kita dapat this value. Betul? Dan as a formula indicate, which is the observe minus expected, the power of 2 divide by expected. So macam mana nak buat? Sama dengan this one divide by the expected. Which the expected? This one expected. So anda akan dapat this value. And then this value, you can calculate also the sum. So that is the chi value. So the chi value is what? 0.205. So my question will be, statistically significant or non-statistically significant? To find out whether it is statistically significant or not, you must find out the chi-square table. So chi-square table anda kena tahulah. Secara umumnya kalau DF is equal to 2, dia punya form, anda kena kira dia punya DF. Degree of freedom akan dikira berdasarkan formula berikut. Observation, okay, n minus dengan 1 lah. N minus 1, dalam this case is 1 lah. So degree of freedom kamu adalah 1. So kalau degree of freedom kamu adalah 1, sepatutnya minimum is 3.8 something lah kot. If I'm not mistaken is 3.814 kot. So kalau lebih daripada nilai ini, data ini adalah berbeza secara signifikan. Kalau tak lebih, dia tak berbeza. Dengan kata lain, 3.81 ini adalah merujuk kepada kita panggil sebagai area under curve, AUC. So we are going to see something like this. So 3.814 will be here. Allahumma salli ala Muhammad. Kat sini. Dia akan berada di sini. So kalau 0.2 ni tadi kat mana? Kat dalam ni. So siapa yang berada di dalam ini dikatakan tak signifikan. Ataupun dengan nama lain kita kata fail to reject. Yang sebelah sini semuanya dipanggil sebagai reject. Okey, tak faham kan? Oh, cara dia kita tengok jadual. Jadual chi-square table. So, chi-square table adalah seperti yang tuan-tuan puan perasan di sini. Saya tunjukkan sekarang di manakah chi-square table itu. Sebab tu batch yang saya ajar terbaru ni, biasanya saya akan minta mereka memberi buku statistical table. Sorry, bukan 841 tu. Nampak? Degree of freedom 0.05, 3.841. Jadi anda punya critical point adalah 3.841. This one. Your value here should be 3.841. So kat sini kalau anda tengok berapa ni tadi? Allahumma salli ala Muhammad. You are getting something like
0.2 kan. Ni 3.8 ni adalah cut off dia. Kalau lebih 3.841, khalas. Maka data ini adalah significant. Ataupun kita reject null. So kalau tengok daripada kita punya pengiraan ni, kita dapat berapa? 0.2. This one I may want to make a correction. Okay. 0.2 ni lebih besar ke kurang daripada ni? Kurang. So reject ke fail to reject? Pandai, fail to reject. So is there any different or not? There is no significant difference. So walaupun orang kata ada beza 11 orang, jawapan dia not statistically. Faham? Itu cara dia. Okay? Alright, nanti tuan-tuan puan akan kira balik. Tuan-tuan puan akan belajar balik semula lepas zuhur ni. Kita berehatlah dulu bersama KitKat dan makanan kegemaran masing-masing. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.